Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Baiklah, pada minggu ini kita akan belajar bidang ibadah. Tajuk pada minggu ini ialah bersuci daripada najis. Pengertian najis. Okey, sebagaimana kita tahu, najis adalah benda yang kotor. Baiklah, najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan juga tahi. Okey, apa yang kita bincangkan ini? Pengertian najis ni apabila kita nak mendirikan solat. Apabila kita nak mendirikan solat, baju kita mestilah bersih, tempat kita solat mestilah bersih juga. Jenis-jenis najis terbahagi kepada 3. Yang pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassithah. Dan yang ketiga, najis mughallazah. Baiklah, kita akan lihat satu persatu jenis najis tersebut. Najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Okey, najis mukhaffafah iaitu adalah air kencing kanak-kanak atau bayi lelaki yang berumur bawah 2 tahun dan hanya meminum susu ibunya sahaja. Okey, kalau bayi perempuan maknanya bukan najis mukhaffafah. Ingat ya, hanya bayi lelaki yang di bawah umur 2 tahun. Najis yang kedua iaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah najis selain daripada najis muhaffafah dan juga najis mughallazah. Sebagai contoh yang saya dah bawa kat bawah tu, contoh dia yang pertama tahi, yang kedua muntah, yang ketiga darah, yang keempat air kencing. Okey, contohnya awak nak semayang, tiba-tiba perut dah tak sedap tapi nak semayang juga. Bila angkat takbir, nak baca Al-Fatihah, termuntah. Apa yang perlu awak buat? Berhenti solat dan juga bersihkan najis tersebut dahulu. Okey. Baik, najis yang ketiga iaitu najis mughallazah, najis yang paling berat sekali. Okey, iaitu anjing dan juga babi. Dua binatang itu adalah najis mughallazah. Okey, dua binatang itu termasuk apa segala yang ada dekat binatang tersebut. Contoh air liur dia, bulu dia, kulit dia, apa lagi yang ada pada dia, kuku dia. Semua adalah najis. Tahi dia, muntah dia, air kencing, semuanya najis. Ataupun apa-apa yang berkaitan dengan anjing, contohnya anjing dia kahwin dengan kucing. Keturunan dia juga adalah najis selagi mana adanya keturunan babi ataupun anjing tersebut. Okey, Ustazah harap kamu semua dah jelas dengan 3 jenis najis tadi. Okey, sekarang kita tengok cara membersihkan najis tersebut. Okey, kita tengok satu persatu juga macam tadi. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan juga najis mughallazah. Okey, bagi najis mukhaffafah, okey, hanya perlu renjiskan air mutlak pada tempat yang terkena najis. Contoh, awak ada adik kecil yang bawah umur 2 tahun, adik lelaki. Awak nampak pampers dia dah penuh, air kencing dia pun menitik sikit atas lantai. Okey, awak bagi tahu mak. Mak kata, mak minta tolong awak tolong lapkan. Okey, apa yang perlu awak buat? Yang pertama sekali, ambil air mutlak. Air mutlak itu air apa? Air kopi ke? Air Nescafe ke? Ataupun air pahit? Pandai. Air pahit. Awak ambil air pahit. Yang paling senang lah air pahit. Jenuh pula kalau nak mencari air perigi, air telaga, air salji. Malaysia tak ada air salji. Jadi kita gunakan saja air pahit kat rumah kita tu. Okay, ambil air pahit. Awak renjiskan pada tempat air kencing adik awak tadi tu. Kemudian awak lap dengan kain yang bersih. Okey. Sekali tu dah memadai, tapi kalau awak nak buat 2 kali atau 3 kali pun tak menjadi masalah. Okey, cuma najis mukhaffafah ni satu tu je lah. Air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibunya sahaja.
sahaja. Ingat ya. Okey, yang kedua, najis mutawassithah. Okey, ada dua cara membersihkan najis mutawassithah. Yang pertama, kita mesti hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat kita solat. Okay. Yang kedua, bila dah bersih tu, kita kena basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan juga rasa. Okey, baik. Sebagai contoh, semasa awak balik daripada sekolah, jalan-jalan, seluar awak terkena lalu pada rumput, yang kebetulan rumput tu ada kesan tahi kucing yang cair sikit tu, terkena dekat seluar awak. Okay, awak balik-balik awak nak solat terus sebab awak dah nak kena pergi kelas kelas kafar. Okay, bila awak nak solat awak ada bau. Bau apa? Bau tahi kucing tersebut. Okay, perkara pertama yang perlu awak buat ialah hilangkan dulu najis tahi kucing yang ada dekat seluar tu. Okay, hilangkan dulu. Kemudian baru basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesan. Okay. Najis tu ada 3 jenis kesan dia. Warna dia, bau dia dan juga rasa. Okay. Biasanya yang kita dapat tahu itu adalah najis bila kita ada bau, ada warna. Okay. Macam tahi kucing tadi. Ada warna kan. Okay. Kita basuh sampai hilang warna dia yang melekat dekat baju dekat seluar awak tadi tu. Okay, ataupun hilang dia punya bau dan juga rasa. Rasa tu macam mana awak nak tahu? Takkan awak nak jilat seluar awak tadi tu kan? Okay, rasa tu awak pegang sikit pada bahagian seluar yang ada najis tu, yang terkena najis tadi tu, pegang. Okay, kalau awak ada rasa macam licin-licin lagi tu maknanya masih ada lagi najis tersebut. Kalau rasa kain tu je, rasa macam seluar tu je dah tak ada licin-licin, tak ada benda yang selain pada fabric seluar awak tu, insya-Allah seluar tu dah bersih dan juga boleh dibawa untuk solat. Okey, jelas ya semua? Yang ketiga, najis mughallazah. Okay, najis mughallazah ni ada 3 cara menyucikan dia. Yang pertama, sama seperti najis mutawassithah, kita mesti hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian ataupun tempat kita nak solat tu lah. Okay, yang kedua, basuh dengan air tanah 1 kali. Yang ketiga, basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali sehingga hilang warna, bau dan juga rasa. Sebagai contoh, kat kawasan rumah kita, awak tengah jemur kasut sekolah, contoh dia kan. Kebetulan ada pula anjing yang tengah lapar, jalan-jalan, cari makanan. Dia nampak kasut awak. Mungkin kasut awak ada bau sedap kan. Dia jilat kasut awak tu. Awak nampak dia jilat. Awak halau dah dia. Tapi kasut awak dah jadi najis kan. Okay, apa yang perlu awak buat? Yang pertama, hilangkan najis. Awak tak nampak air liur tu. Mungkin air liur tu dah kering kan. Kita tak nampak. Okay, tak apa. Yang kedua, kita buat cara yang kedua. Kita basuh dengan air tanah 1 kali. Awak ambil lah tanah yang bersih. Awak rasa bersih. Basuhkan kasut awak tu. Okay, yang ketiga, yang akhir sekali. Dah basuh dengan air tanah tu. Kemudian awak basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali sehingga hilang bau, warna dan juga rasa. Biasanya air liur anjing ni tak ada bau. Cukup dengan kita basuh dengan air tanah sekali, kita basuh dengan air mutlak sekali, insya-Allah dia dah bersih. Awak dah boleh pakai kasut awak tu. Kasut awak tu dah bukan kategori najis mughallazah. Baik, setakat ni faham? Saya harap semua dapat faham. Okey, tugasan awak pada minggu ini. Apa yang perlu awak buat? Okey, berdasarkan situasi berikut, nyatakan benar atau salah, kemudian berikan alasan kamu. Okey, saya bacakan dia punya situasi ya. Situasi yang pertama, Harun membasuh seluarnya yang dijilat anjing dengan sabun dan membilasnya sebanyak 7 kali dengan air mutlak. Okey, awak tulis kat bawah tu jawapan dia, benar atau salah. Okey, kalau benar, kenapa benar? Kalau salah, kenapa salah?
Ada jawapan dia, ada alasan dia. Okey, situasi yang kedua. Humaira merenjiskan telekungnya yang terkena darah dengan air mutlak lalu mengeringkannya. Okey, benar atau salah? Okey, baik. Yang ketiga. Abdul Rahman membasuh pakaian yang terkena air kencing adik perempuannya yang berusia 1 tahun dengan air hingga bersih. Adiknya hanya minum susu ibunya. Benar atau salah? Okey, kalau benar alasan dia apa? Kalau salah alasan dia apa? Okey, latihan ni awak salin dalam buku tulis, tulis hari, tulis tarikh dan juga salin soalan nombor 3 itu, salin situasi dia, tinggalkan ruang untuk awak bagi jawapan dan juga alasan. Okey, kemudian selang satu baris, salin situasi kedua, tulis jawapan, selang satu baris, tulis situasi yang ketiga. Selamat menjawab. Okey, kalau ada apa-apa, boleh tanya Ustazah ya. Jangan malu-malu.